Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diharap suara saya jelas untuk semua orang dengar. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cik Ika sebentar tadi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini. Dan mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa Tirjana.my berhasrat untuk buat fundraising. Okay. Fundraising ni seperti yang kita tahu adalah usaha untuk mengumpulkan dana, untuk mengumpulkan wang, modal kan, untuk tujuan yang telah dirancang lah. Okay. Dan apa yang Tirjana buat sekarang adalah boleh dikatakan sama seperti syarikat-syarikat besar di luar sana buat. Cuma syarikat besar, mereka akan gunakan platform di Bursa Malaysia. Mereka akan gunakan platform di Bursa Malaysia, di mana di sana mereka akan menawarkan saham mereka kepada mereka yang ingin membeli saham. Okay, para pelabur yang ingin melabur saham, okay, mereka akan membeli saham dalam syarikat tersebut dan syarikat tersebut akan memberikan equity atau pegangan saham kepada mereka yang membeli saham mereka lah. Tapi Tirjana bukanlah sebuah syarikat yang begitu besar untuk disenaraikan di Bursa Malaysia buat masa ini. Jadi apa yang Tirjana buat adalah untuk menyenaraikan di platform Pitchin, Pitchin.my. Ia adalah equity crowdfunding platform di mana ia memainkan peranan seperti Bursa Malaysia. Okey, bagi company yang kecil atau sederhana boleh raise fund di sana. Apa yang mereka buat adalah company-company di sana, salah satunya adalah Tirjana.my, menawarkan kepada mereka yang ingin membeli saham atau menjadi pemegang saham kepada Tirjana.my untuk melakukan sedemikian di sana. Kami tawarkan saham dan pada pelabur yang berminat boleh membeli saham yang ditawarkan. Dan apa yang berlaku di Pitchin.my ini adalah dikawal selia oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Jadi mereka ni bukan senang-senang saja boleh dapat lesen untuk buat aktiviti-aktiviti fundraising ni lah. Okay. Dan mungkin juga ada yang tertanya-tanya kan, apakah kelebihan bila melabur di dalam Tirjana.my ni? Kenapa perlu jangan lepaskan peluang kan? Kenapa perlu ambil tindakan segera nak melabur dalam Tirjana.my? Okay. Apa yang boleh dikatakan bahawa potensi bila melabur di equity crowdfunding ni, yang apa yang kami lakukan sekarang adalah ia menjanjikan atau memberikan potensi pulangan keuntungan yang jauh lagi banyak daripada kita simpan duit di ASB, di simpanan tetap, di bank. Tapi harus diingat, pulangan atau potensi pulangan yang tinggi datang juga dengan risiko yang agak unik dan boleh dikatakan berisiko. Jadi sebelum anda ambil tindakan atau ambil keputusan untuk melabur, pastikan anda faham dulu apa potensi dia, apa risiko dia, apa sahaja soalan nak tanya, boleh tanya di hujung pembentangan ni atau boleh layari Pitchin.my atau boleh hubungi kami selepas ini, nak WhatsApp ke, nak email, nak telefon ke, boleh untuk sejelas-jelasnya sebelum buat keputusan. Okey. Kalau kita nak invest dalam sebuah company, mesti kita nak tahu latar belakang kan. Kita nak tahu sejarah dia sedikit, kita nak tahu prestasi semasa, kita nak tahu potensi masa akan datang. Jadi itulah tujuan pembentangan pada malam ini. Pada malam ini saya akan kongsikan latar belakang, apakah prestasi semasa Tirjana.my, apakah model perniagaan Tirjana.my, apakah potensi masa akan datang, kita kongsikan pada malam ini. Okay. Jadi saya akan memulakan dengan pembentangan pada malam ini. Seperti yang kita sedia maklum, Tirjana.my adalah sebuah portal cari jodoh yang telah ditubuhkan sejak tahun 2016 dan mempunyai ahli melebihi 300,000 orang. Dan Tirjana.my mempunyai misi untuk memberikan peluang kepada mereka yang sedang mencari jodoh di luar sana untuk mencari jodoh atau pasangan yang terbaik berdasarkan kriteria yang mereka tetapkanlah. Dan kami juga membuka ruang untuk para ahli mengekspresikan diri mereka. Kalau anda lihat di portal Tirjana, anda boleh buat description tentang diri anda. Anda boleh ceritakan tentang diri anda. Anda boleh juga menceritakan pasangan yang anda nak macam mana.
Okey, dan anda boleh letakkan gambar anda. Okey, jadi kami memberikan ruang yang seluasnya untuk berekspresi kepada para ahli kami. Dan kalau dilihat garis masa atau sedikit background syarikat Tijanah.my ini, kami bermula pada tahun 2016, ketika itu daripada Liverpool, United Kingdom. Dan pada tahun 2019 kami menubuhkan Tijanah Sdn Bhd untuk perjalanan atau pengoperasian yang lebih lancar dan tersusun. Sebelum ini kami menggunakan nama Breakthrough Consultant. Selain itu, fakta-fakta penting yang lain tentang Tijanah adalah kami bermula dengan sekitar 7 orang yang punya kepakaran dalam bidang masing-masing. Pertambahan pendapatan pula, pada tahun lepas, ARPU adalah RM2.37. ARPU ini adalah average revenue per user ataupun purata pendapatan yang diperolehi daripada setiap pelanggan berapa. Jadi ARPU Tijanah pada tahun 2019 adalah RM2.37 dan meningkat kepada RM2.85 pada tahun 2020. Yang ketiga adalah Tijanah.my merupakan portal antara portal peneraju, portal cari jodoh Muslim di Malaysia. Peningkatan pelanggan pula sekarang dah melebihi 300,000 orang dan accumulated punya premium user adalah 20,000 orang lebih. Testimoni ahli memang sangat banyak, ribuan pasangan telah berjumpa jodoh. Kalau kita tengok tadi, sebelum saya start ada video Encik Hanafi kan dengan isteri. Dan begitu cepat dia berjumpa jodoh dan juga kita boleh tengok kakak kepada Puan Adibah juga berjumpa jodoh di Tijanah.my. Dan mereka berkahwin, mereka adakan majlis sekalian. Dan banyak lagi lah, ada banyak yang dah keluar televisyen, yang ada yang kami siarkan kisah-kisah cinta mereka, hampir 100 dah sekarang, dengan gambar kahwin mereka. Dan juga ada yang kami tengah shoot lagi video testimonial. So, testimoni ahli yang telah berjaya memang sangat ramai lah. Akhir sekali adalah masa hadapan. Masa hadapan kami menumpukan untuk ke negara-negara yang berbahasa Melayu lah, berbahasa Melayu. Indonesia, Brunei, Singapura, dan juga kami akan cuba clusterkan ataupun ada sub-channel untuk pelajar universiti, orang yang lebih berusia dan sebagainya. Okey, melihat kepada profil pelanggan kami, boleh dikatakan seimbang, lelaki dan wanita, lelaki 45% dan wanita 55%. Dari segi umur pula, majoriti iaitu 67% adalah 20 hingga 29 tahun. Dan kumpulan kedua terbanyak, umur mereka adalah 30 hingga 39 tahun yang membentuk sekitar suku daripada jumlah subscriber. Melihat pada demografi atau profil pelanggan kami, berikut pula adalah model pendapatan yang boleh diusaha dan sedang dilakukan oleh Tijanah.my. Jadi bagaimana Tijanah.my membuat keuntungan atau mendapat pendapatan? Yang pertama adalah langganan. Langganan adalah daripada langganan premium, yang mana langganan premium ini telah ada daripada awal penubuhan sampailah ke hari ini, iaitu apabila pelanggan ingin communicate sesama mereka, mereka dah tengok profil, ada yang berkenan, okey, mereka perlu upgrade ke akaun premium untuk mula berkomunikasi. Jadi kami kenakan yuran ikut bulan dan tahun terpulang kepada mereka. Iaitu adalah model pertama. Yang seterusnya, yang ketiga yang akan datang ini adalah cadangan kami pada masa akan datang. Yang kedua adalah langganan plus atau kita katakan sebagai premium plus, di mana jika user nak akses kepada sub channel ataupun channel di luar negara, bukan negara yang dia duduk, so dia kena buat langganan plus atau premium plus. Contohnya, user Malaysia nak cari bakal isteri atau bakal suami di Indonesia ataupun di Singapura. So mereka nak akses kepada negara yang lain, Tijanah.my atau Tijanah di Indonesia contohnya. Jadi mereka perlu upgrade lagi kepada langganan plus untuk akses kepada negara lain. Yang ketiga adalah ciri berbayar seperti Superlight, Boost. Mungkin ada mereka yang ingin menyerlahkan lagi profil mereka. Jadi mereka boleh boostkan profil mereka. Dan juga mungkin ada nak bagi like, extra like, okay, untuk menarik perhatian bakal pasangan mereka. So mereka boleh bagi super like. Okay. Yang terakhir adalah periklanan, di mana kalau kita tengok kepada profil pengguna Tijanah tadi, mereka yang berusia 30-an, 40-an ramai di portal ini. Dan apabila mereka subscribe pada premium, menunjukkan mereka punya kuasa beli yang agak tinggi.
Jadi sudah tentu banyak juga syarikat-syarikat yang di luar sana berminat untuk membuat periklanan, servis ataupun produk mereka yang bersesuaian lah dengan pengguna di Terjana.my. Okey, model pendapatan dah ada. Untuk laksanakan perancangan kami yang saya telah bentangkan, sudah tentu kita perlukan satu pasukan yang mantap. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan barisan pengurusan kami. Yang pertama adalah pengasas Terjana.my, iaitu saya sendiri. Saya ada pengalaman pernah mengajar di Universiti Tunku Abdul Rahman, pernah mengajar di Politeknik Sultan Idris Shah, pernah menjadi pegawai takbir dan diplomatik di beberapa kementerian, dan sekarang saya fokus kepada bisnes yang dilakukan. Yang kedua adalah Insinyur Akmal Rahimi. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam pengurusan, dalam mengendalikan projek-projek seperti tenaga diperbaharui, dan beliau terlibat dalam pembangunan KLIA 2 ketika pembinaan KLIA 2 satu masa dahulu. Yang seterusnya adalah Dr. Dina Najwa. Beliau merupakan pegawai analisis dan data saintis kami. Beliau menganalisis data-data yang ada. Yang seterusnya adalah Muhammad Amin, iaitu pegawai atau developer kami. Beliau lah yang membuat apps kami, beliau lah yang membuat sistem di website kami. Seterusnya Dayang Sulaiman, pegawai kewangan, Muhammad Saiful, pegawai pengendalian platform, Farah Ahmad, Fatimah Ramli, dan ada beberapa lagi kaki tangan kami yang tidak diserta atau disenaraikan di sini. Dan kami juga punya penasihat, iaitu seperti yang Cik Ika dah perkenalkan tadi, Dr. Syahril Simon. Beliau mempunyai 2 PhD dalam jurusan Perbankan Islam, Matematik, Kewangan dari Universiti Bolton, UK, dan turut memiliki 18 tahun pengalaman dalam bidang pengurusan pelaburan, perbankan Islam, dan beliau memiliki pengalaman yang luas untuk pasaran Asia Tenggara, Timur Tengah dan Eropah. Dan seterusnya adalah Puan Zarima Asyari. Beliau memperoleh ijazah sarjana muda dalam jurusan Kewangan dan Perakaunan dari University of Ulster, UK, dan beliau pengalaman dalam bidang perakaunan dan pernah berkhidmat di beberapa syarikat korporat yang ternama. Dan beliau juga pernah menjadi tenaga pengajar untuk jurusan perakaunan di Universiti Tenaga Nasional. Melihat pada kadar langganan pula, ini adalah pakej yang kami tawarkan sebulan sehinggalah setahun. Dan pakej paling popular adalah pakej selama setahun, iaitu bernilai RM50. Okey. Melihat kepada kadar langganan ini, kita lihat pula kepada potensial pasaran yang boleh dipenetrate oleh Terjana.my. Di Malaysia saja, terdapat sekurang-kurangnya 6.6 juta orang yang belum berkahwin. Untuk pasaran Indonesia, terdapat 54.9 juta mereka yang masih belum berkahwin, Singapura 160,000, Brunei 89,000. Di total up semua, jumlah mereka yang belum berkahwin ini adalah sekitar 61.8 juta. 61.8 juta orang. Dan ini adalah mereka yang belum berkahwin. Tetapi apa yang kami akan bentangkan juga pada malam ini adalah kami ke arah untuk membangunkan bukan sahaja portal cari jodoh, tetapi sebuah lifestyle super apps yang merangkumi sepanjang kehidupan seseorang itu sejak mereka bermula dengan mereka sedang mencari jodoh lagi. Okey, melihat kepada potential super app pula, lifestyle super app yang merangkumi pelbagai perkara, potential market Muslim adalah 240 juta. Kita bercakap tentang pasaran serantau sahaja buat masa ini. So potensinya adalah sebanyak 240 juta orang atau pengguna. Baiklah, berikut adalah inisiatif strategik yang ingin dilaksanakan atau sedang dilaksanakan oleh Terjana.my. Yang pertama, aplikasi mudah alih. Kami telah mempunyai apps di Play Store, di App Store. iOS boleh pakai, Android pun boleh pakai apps kami. Dan tidak lama lagi, pengguna Huawei turut boleh menggunakan apps Terjana.my. Tapi kami percaya potensi apps kami banyak lagi untuk diterokai, banyak lagi untuk ditambah baik. Yang kedua adalah perkembangan serantau yang saya sebutkan sebentar tadi di Indonesia, Singapura dan Brunei, dan sub-channel menumpuk kepada golongan unik dengan pasaran yang niche atau sub-channel masing-masing. Yang seterusnya adalah seminar dan perhubungan. Kami ingin mempelbagaikan lagi seminar, mempelbagaikan lagi sesi networking, termasuklah speed dating dan matchmaking. Juga iklan secara langsung, iklan digital bersilang pada platform kami berdasarkan bekalan data yang besar dan unik. Akhir sekali, ciri-ciri berbayar seperti
Superlight dan Boost. Dirumuskan, sumber perkembangan kami ada 3. Yang pertama adalah perkhidmatan tambahan seperti iklan berbayar, Premium Plus atau langganan Plus, seminar kepada golongan sasaran. Yang kedua adalah perkembangan serantau, memperluaskan pasaran ke Indonesia, Singapura dan Brunei. Yang ketiga adalah Lifestyle Super Apps, iaitu platform penyelesaian gaya hidup yang menyeluruh. Kami huraikan lebih lanjut tentang apakah itu Lifestyle Super Apps. Kami akan bina aplikasi ini secara in-house, juga berkolaborasi bersama aplikasi-aplikasi yang lain. Ada aplikasi yang tak perlu dibina from scratch, yang mana kita boleh bekerjasama dengan pembangun aplikasi yang sedia ada. Termasuklah berkolaborasi bersama rakan kongsi luar dan mencipta lifestyle super apps untuk semua. Kita lihat bagaimana perjalanan ataupun bentuk super apps nanti. Yang pertama adalah temu janji, di mana apa yang Tirjana telah sediakan sekarang, apa yang Tirjana telah ada foundation sekarang, iaitu laman temu janji, semakkan profil dan lain-lain. Seterusnya, bila mereka dah bertemu jodoh, mereka akan berkahwin. Di perkahwinan, di apps ini akan membantu mereka untuk merancang perkahwinan, untuk membeli barangan-barangan perkahwinan dan lain-lain yang berkaitan dengan perkahwinan. Selepas berkahwin, mereka akan mula membina keluarga. Mereka akan mempunyai anak, anak akan bertambah 1, 2 orang dan seterusnya. Dan apabila mereka telah membina keluarga, mereka akan rasa atau mereka akan ada mempunyai permintaan untuk kelas agama, untuk doktor keluarga, untuk pembelajaran kanak-kanak, persekolahan di rumah, homeschooling dan lain-lain. Ada juga perkara-perkara yang saya sebutkan sebentar tadi, telah ada pun di pasaran. Mereka membina web untuk ataupun Facebook group untuk kelas agama dan sebagainya. Jadi, permintaan atau kesedaran atau awareness itu sebenarnya telah ada di Malaysia. So, Tirjana tidak mahu melepaskan peluang ini untuk turut sama memberikan tawaran pilihan kepada pengguna. Dan apabila mereka telah membesarkan anak telah independen, telah bekerja, akhirnya mereka perlu juga menumpukan perhatian kepada persaraan. Okey, sejak daripada awal, bukan baru dekat nak bersara mereka akan bersara, tapi mereka telah akan membuat persediaan awal. Jadi untuk mereka yang membuat persediaan untuk persaraan, Tirjana ataupun lifestyle super apps ni boleh menawarkan robot advisor misalnya. Robot advisor ni adalah bagaimana kita boleh membina aplikasi ataupun menggunakan artificial intelligence untuk memberikan nasihat ataupun panduan investment kepada pengguna untuk memastikan mereka setinggi mungkin probability untuk mereka untung apabila membuat sesuatu pelaburan itu. Dan ini bukan juga satu benda yang baru, setidaknya bukan satu benda yang baru di luar negara selain pada Malaysia, dan Malaysia pun sudah mula adanya pilihan-pilihan untuk robot advisor ni. Dan seterusnya adalah pengurusan keuangan, wasiat dan sebagainya. Jadi, sini kami terangkan pula dengan pelaburan yang kami dapat nanti, ke manakah ianya akan dibelanjakan. 20% akan digunakan untuk penambahbaikan platform, untuk memperbaiki interface, interaksi pengguna, untuk meningkatkan security dan sebagainya. 35% lagi akan digunakan untuk pembangunan produk. Ciri-ciri berbayar seperti Superlight, Boost, pelancaran di Indonesia, Brunei dan Singapura. 30% lagi akan digunakan untuk pemasaran digital, untuk influencer, platform media sosial. Dan 15% lagi akan digunakan untuk komunikasi jenama, pemasaran bersegmen dan juga perluasan jenama di pasaran serantau. Di sini pula kami bentangkan prestasi perniagaan semasa dan unjuran pendapatan pada masa akan datang. Boleh dilihat pada tahun 2019, pendapatan atau revenue Tirjana.my adalah sebanyak 511,000 dengan pengguna seramai 216,000 orang. Pada tahun 2020, kami menjangkakan dan kami optimis kami akan melepasi angka RM1 juta, iaitu sebanyak RM170,321 dengan pengguna seramai 375,000 orang. Dan pada tahun 2024, kami menjangkakan pendapatan adalah sebanyak RM18,096,301. Kita tengok note sebelah kanan ni. Kami menganggar pelanggan akan meningkat pada CAGR sebanyak 71% antara 2021 hingga 2024, sejajar dengan sejarah perkembangan kami bagi pasaran Malaysia dan menggandakan 150,000 pelanggan awal pada tahun 2021 untuk negara-negara antarabangsa. Pada tahun 2021, kami menganggarkan
ahli kami di luar Malaysia adalah seramai 150,000 orang untuk tahun pertama. Baiklah, yang kedua, kami menganggarkan pendapatan purata bagi setiap pengguna ARPU akan menjadi RM2.85 bagi tahun 2020 dan akan meningkat pada kadar 5% setahun. Manakala negara-negara antarabangsa akan mencapai 90% daripada ARPU pasaran Malaysia. Kerana di luar negara kami baru nak penetrate nanti, kami tak meletakkan sama harga seperti Malaysia, rendah sedikit saja untuk kami penetrate the market. Yang ketiga, 3 inisiatif strategik utama yang akan menyokong jangkaan yang kami lakukan ini adalah aplikasi mudah alih, perkembangan serantau dan sub-channel dan ciri-ciri berbayar. Yang keempat, pendapatan akan meningkat dengan ciri-ciri berbayar dan iklan langsung. Selain pendapatan langganan premium, justru pembiayaan sebanyak 4.7 juta akan membawa syarikat ini untuk pergi lebih jauh lagi. Ini adalah kunci-kunci utama atau bagaimana kami dapat kepada projection sebelum ini. Okey, ini adalah detailnya, perinciannya. Kita lihat pada tahun 2019. Okey, pada tahun 2019, atas kadar pelanggan seramai 216,000 orang. ARPU pula pada tahun 2019 adalah RM2.37. ARPU yang bermaksud average revenue per user. Pendapatan yang diperolehi, pendapatan purata yang diperoleh daripada setiap pelanggan. Jadi jumlah pelanggan di atas 216 kita darabkan dengan ARPU RM2.37 dan kita dapat pendapatan sebanyak RM511,000. Okey, yang tu 2019. Kita terus kepada tahun 2024. Di mana pelanggan adalah seramai 5.4 juta. Okey, pelanggan seramai 5.4 juta dan ARPU sebanyak RM3.33 menjadikan jumlah pendapatan pada tahun 2024 adalah sebanyak 18,96,301. Dan daripada 18 juta pendapatan 2024 membawa kepada valuation company iaitu pre-fundraising valuation kami iaitu 18.8 juta. Untuk fundraising kali ini atau equity crowdfunding untuk kali ini kami menyasarkan minimum target yang kami akan kumpulkan adalah sebanyak RM500,000. Maksimum adalah sebanyak RM4.7 juta dan saham yang akan ditawarkan adalah saham biasa, ordinary shares. Dan seunit saham ada bernilai RM23.50. Minimum untuk para pelabur yang berminat untuk membeli saham kami adalah minimum yang perlu dibeli adalah sebanyak 100 unit saham. Bersamaan RM2,350. Untuk pelabur awal iaitu pre-live, di peringkat pre-live, mereka yang telah pledge dan telah transfer dia punya pelaburan pada peringkat pre-live, kami akan memberikan bonus insentif iaitu setahun keahlian premium yang bernilai 240. Maksudnya tuan-puan invest 2,350, tuan-puan dapat benda yang bernilai 240. Dah sama 10% dah dia punya return dia. Okey. Dan apa yang lebih baik lagi yang kami ingin kongsikan, kami bukan nak bagi 1 tahun tetapi kami nak bagi 2 account premium selama setahun bernilai 480 untuk mereka yang melabur di peringkat pre-live. Jadi anda mendapat 480. Nilai 480. Sebaik saja anda melabur di peringkat pre-live. Kalau anda melabur untuk minimum block iaitu 100 unit. Kalau anda melabur 2 blok sebanyak 4,700, anda akan dapat 8 account premium selama setahun. Anda boleh gunakan account premium ini, anda boleh extend account premium anda boleh hadiahkan kepada orang lain, anda boleh jual kepada orang lain, anda boleh jual dengan harga diskaun kepada orang lain dan sebagainya. Dan juga untuk mereka yang melabur ketika live. Okey, ketika peringkat live maksudnya kita akan buat pre-live dulu. Mungkin kami akan live sekitar bulan Disember ini kami rancang untuk live pada bila-bila masa sahaja. Peringkat live nanti, siapa yang invest, mereka akan dapat 1 tahun keahlian premium. Okey, kami tulis 3 bulan, tapi kami akan tingkatkan lagi sebenarnya kepada 1 tahun keahlian premium yang bernilai 240. Okey, bernilai 240. Jadi, sudah tentulah orang yang melabur ketika pre-live akan untung. Okey, akan lebih untung berbanding orang yang melabur ketika kami sudah live di pitching.my nanti.
Ini adalah detail account, tak apa. Yang ini boleh tengok di pitching.my. Semuanya ada di pitching.my. Okay. Link pun kami akan berikan. Dan ramai akan bertanya nanti, kami melabur di tijanah.my. Bila kami akan dapat untung? Bila kami nak tuai keuntungan? Yang kata untung lebih daripada fixed deposit tadi tu, untung lagi bagus daripada invest di ASB tadi tu. Mana? Bila kan? Okey, ini jawapan dia. Ada beberapa exit strategi di mana anda boleh implementkan atau anda boleh ambil peluang untuk exit strategi ni. Yang pertama adalah trade sale. Trade sale ni bermaksud ada syarikat yang lebih besar ingin melabur di dalam tijanah. Mereka mungkin melabur sebahagian atau melabur sebahagian besar, membeli sebahagian besar atau membeli secara keseluruhan tijanah.my. Pada ketika itu, valuation tijanah.my sudah pastinya meningkat tahun demi tahun. Jadi, itu antara pilihan yang ada. Itu ada pilihan yang ada. Pada ketika itu, mereka perlu membeli saham tijanah dengan nilai yang lebih tinggi. Okey, dengan nilai yang lebih tinggi daripada yang kami tawarkan sekarang. Okey, sebagai contoh, tijanah fix atau sesuai untuk Match Group. Match Group ni adalah dimiliki oleh Tinder. Match Group ni adalah pemilik kepada Tinder. Match Group ni memiliki mungkin puluhan atau mungkin cecah ratusan dating website di seluruh dunia. Jadi untuk di market Malaysia, Match Group tidak mempunyai apa-apa proxy atau anak syarikat yang sudah penetrate Muslim market di Malaysia dengan baik. Tak ada. Dia tak ada. Dia ada Tinder ada, tapi Tinder is a different niche. Dia bukan seteru ataupun persaingan yang sama dengan tijanah.my. Target market berbeza. Okay. So, kemungkinan Match Group, kita boleh pitch, kita boleh tawarkan kepada Match Group offer kita. Okay. Itu mungkin berlaku pada tahun 2022. Ataupun pada tahun 2023, contohnya option yang kedua adalah satu buah konglomerat lain, iaitu Launch Actually Group. Ia adalah sebuah syarikat yang memang betul-betul banyak duit, okay, based kat Singapura. Dan begitu juga tijanah.my fit untuk mereka menilai dan mereka mungkin buat tawaran kerana mereka boleh dapat shortcut untuk penetrate the Muslim market. Yang seterusnya pada 2024 misalnya, boleh juga kami jual ataupun menawarkan saham ataupun melakukan trade sale dengan sebuah konglomerat media di Malaysia yang sangat besar. Dan kami sebenarnya telah pun di-approach oleh mereka sebelum ini. Kami dah jumpa dengan CEO mereka dan mereka nampak berminat. Tapi pada ketika itu, kami belum bersedia untuk meneruskan perbincangan kerana kami percaya tijanah boleh dibangunkan, boleh di-groom, boleh besar lagi. Okay, boleh besar dan boleh pada ketika besar kita collaborate, kita berbincang, kita akan dapat hasil lebih baik. Jadi pada tahun 2024, kami yakin untuk kami kembali berbincang dengan konglomerat media Malaysia tersebut untuk kita lihat apa tawaran yang menarik yang ada. Kalau tidak lakukan trade sale dengan media group itu tersebut sekalipun, kita boleh consider untuk IPO. Okay, untuk kita ke ACE market. ACE market maksudnya bukanlah main market yang besar untuk company yang bilion-bilion, kita pergi ke ACE market. Ataupun ada alternatif market. Kalau tak sempat tahun 2024, mungkin pada tahun 2025 kita dah bersedia untuk ke ACE market. Ini saya bagi contoh. Bagaimana Tinder Parents Company Match Group acquire Egypt Harmonica. So kita boleh bayangkan tak suatu hari nanti mungkin kita boleh tengok berita Tinder Parents Company Match Group acquire tijanah.my in Malaysia. Okay, so benda tak mustahil, tak mustahil. Yang kedua adalah Indonesia biggest online matchmaking acquired by Singapore-based dating service Launch Actually Group. Bayangkan Indonesia the biggest online matchmaking pun Launch Actually Group boleh belilah, dia boleh acquire lah, dia mungkin beli share majority, jadi majority shareholder ataupun ikutlah cara mana yang diorang negotiate kan. Tapi nak katakan mereka mampu buat dan mereka interested untuk besarkan lagi pasaran mereka. Ini pula testimonial. Kita dah tengok tadi testimonial Hanafi, Tuan Hanafi dengan Puan Adibah, macam mana kakak Adibah pun jumpa di portal Tijanah juga. Macam ni kita tengok Aidil dan Nur. Saya berpisah dengan pasangan saya yang bercinta selama 10 tahun dan memutuskan untuk menyertai Tijanah.my. Bayangkan 10 tahun bercinta, berpisah. Mesti kita rasa
kecewa ke, down sikit ke, nak recover balik kan. Tapi Alhamdulillah, saya bertemu dengan jodoh saya setelah hanya 4 hari menggunakan portal ini. Okey, menggunakan portal ini. Dan setelah berkenalan selama 4 bulan, kami memutuskan untuk berkahwin. Alhamdulillah kan, Alhamdulillah. Kita testimoni seterusnya. Contohnya Soleh and Eva. Mendaftar premium pada 1 Julai 2019, bertemu dengan isteri saya pada 3 Julai, 3 hari selepas membuat akaun Tijanah. Baru 3 hari create akaun Tijanah, dah jumpa isteri. Kau kenal, lepas tu bertunang dan setelah 3 bulan mengenali satu sama lain menggunakan pertunangan dan perkahwinan. Setelah 3 bulan mengenali satu sama lain. Okay, so dekat Tijanah ni, nak kata memang ramai dah jumpa jodoh dan mereka sangat cepat kan, sangat cepat. Ada yang lambat kan, mungkin tak bersedia ke atau apa kan. Tapi kalau nak kata calon tak ada tu, susahlah nak cakap sebabnya calon kita memang ribuan calon dan setiap hari ada je ahli-ahli baru kan. Dan juga orang sentiasa akan nak berkahwin kan, nak cari jodoh. So pasaran di Malaysia dan juga di serantau dan di seluruh dunia sebenarnya memang sangat demanding lah kan, demanding. Ini ada testimoni-testimoni lain. Okey, banyak lagi lah. Okey, testimoni yang kami telah terima. Dan ini liputan media keluar di Wanita hari ini, keluar di Malaysia hari ini. Lepas tu ada keluar di Syariah Meja Bulat, ada keluar di edisi 7, ada keluar di online portal, di Cosmo, Metro, HIP TV. Itu adalah media exposure kami. Jadi saya harapkan anda semua ambil peluang ini. Saya ucapkan terima kasih kerana menonton, kerana sudi mendengar pembintangan daripada pihak kami. Dan selepas ini adalah slot daripada Dr. Syahril. Saya harap anda rebut peluang untuk tanya apa saja kan. Apa saja. Anda nak tanya apa saja, dipersilakan. Tanya di ruangan chat dan Dr. Syahril akan menjawab persoalan yang diberikan. Okay, kalau tak sempat tanya hari ini, okay, kita kena jumpa lepas ni lah. Kita boleh email ataupun WhatsApp dan sebagainya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Encik Khairul Fadli untuk penerangan yang sangat jelas dan bermanfaat. Diharapkan perkongsian beliau dapat menjelaskan beberapa perkara mengenai peluang pemegang saham Tijanah. Untuk agenda yang seterusnya, saya ingin menjemput Dr. Syahril Simon untuk menjawab segala persoalan yang diajukan oleh bakal para pelabur kita di ruangan chat room. Dipersilakan Dr. Syahril. Terima kasih Cik Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mula, just nak double check voice semua okey Clear? Okey. Sebentar tadi Tuan CEO kita Encik Khairul Fadli ada membentangkan mengenai hala 7 syarikat basically serta beberapa potensi yang ditunjukkan di masa hadapan dan perancangan kami untuk membawa Tijanah dengan lebih jauh lagi. Untuk sesi ini saya akan menjawab sebarang persoalan dan persoalan boleh dikemukakan di ruang chat. Kita beri masa kepada para pelabur untuk mengutarakan soalan-soalan di chat room. Silakan. Okey, kita ada soalan yang pertama. Okey, terima kasih kepada saudari Ain Ismail. Di sini saudari Ain mengemukakan soalan bagaimana admin pastikan bahawa orang yang berminat memiliki saham sebab tidak melalui broker tetapi melalui bank admin. Okey, ingin saya nyatakan di sini bahawa tidak seperti di bursa saham, untuk equity crowdfunding ini ia dikelolakan atau dikendalikan oleh pitch in, iaitu syarikat yang dikawal selia oleh Securities Commission. Avenue ataupun platform capital raising ini, pengumpulan dana ini berbeza. Kerana di Malaysia, jika benarkan saya share sedikit, di Malaysia ni ada beberapa peringkat capital raising ataupun dana yang boleh dijana. Antaranya kita ada equity crowdfunding,
and then kita ada Ace Market, dan kita ada Lead Market sebelum itu, and then kita ada Ace Market dan kita ada Main Market. So peringkat-peringkat pengumpulan dana ini bergantung. Biasanya syarikat seperti kami, iaitu syarikat startup, akan memilih equity crowdfunding kerana ia lebih sesuai dengan status kami, iaitu startup. Untuk menjawab soalan saudara Ain tadi, pemilikan saham ini akan dikelolakan oleh PCN. Kalau nak ibaratkan, PCN ini adalah lebih kurang sama macam bursa. Cuma dia adalah market yang tersendiri. Dan segala urusan semuanya adalah akan dikendalikan oleh PCN. Dan untuk maklumat lanjut boleh layari pcn.my, dan tak faham pula boleh cross-check di website Securities Commission untuk pengesahan mengenai syarikat PCN ini. Kita ada soalan yang kedua dari saudari Nur Syarif Arif. Assalamualaikum. Saya nak tanya, tidak faham untuk investment 100 unit. Okey, soalannya baik. Untuk menjawab persoalan ini, izinkan saya berkongsi mengenai struktur kapital sesebuah syarikat itu. Syarikat Tirjannah pada kali ini ingin menawarkan saham, iaitu pemilikan di dalam syarikat untuk satu saham ini untuk nilai syarikat akan terdiri daripada ordinary share, saham-saham terbitan biasa. Untuk investment 100 unit ini adalah kerana untuk tawaran pelaburan pada kali ini, kami menawarkan setiap satu unit bernilai RM23.50. Untuk create the volume, kalau kami menjual saham by unit, single unit, ia akan menjadi masalah di peringkat pentadbiran nanti. Oleh itu, kami dicadangkan sebenarnya oleh PCN untuk menawarkan investment block sebanyak 100. Oleh itu, setiap pelaburan akan bermula dengan minimum 100 unit saham di dalam syarikat Tirjannah Sdn Bhd yang bernilai ringgit Malaysia 2,350. Ini adalah untuk memudahkan urus cara pentadbiran saham nanti. Okey, soalan seterusnya daripada saudari Cik Fifi Nimo. Soalannya, Assalamualaikum, selamat malam. Saya nak tanya bagaimana pemilik saham boleh mendapat dan berapa lama pemegang saham boleh mendapat profit. Okey. Untuk soalan ini, soalan yang baik. Ingin saya perjelaskan mengenai pelaburan secara dasarnya. Setiap pelaburan itu mempunyai potensinya tersendiri dan dia juga disusuli dengan risiko-risikonya tersendiri. Untuk syarikat kami seperti startup, the initial stage of syarikat kami ini untuk tahun-tahun yang terdekat ini, tujuan kami adalah untuk reinvest, melabur semula segala pulangan untuk pembangunan platform Tirjannah itu sendiri dan produk-produk yang baru. Oleh itu, kita tak anticipate any profit distribution untuk jangka masa pendek. Walau bagaimanapun, untuk jangka masa yang panjang, kami melihat profit distribution ini adalah salah satu polisi kami di masa hadapan. Kerana kami merancang untuk at least for the next 2 or 3 years, kami ingin memantapkan lagi platform kami serta mengintroduce new products untuk subscribers kami. Oleh itu, dari segi profit distribution, terutamanya dividen itu mungkin akan di masa tahun-tahun yang pertengahan ataupun jangka masa panjang.
ingin juga saya nyatakan di sini, antara cara-cara yang para pelabur boleh mencairkan atau menerima pulangan adalah seperti yang dinyatakan towards the end of the slide tadi tu, Tuan CEO kita ada mention about kita punya exit strategy. Okay. Untuk 2 tahun yang pertama ni, kami akan invest daripada modal yang dijana daripada para pelabur, kami akan invest di dalam platform, new product development dalam masa 2 tahun ini. Dan dana pulangan akan dilaburkan semula, termasuk di dalam marketing kami. Dan selepas 2 tahun ini, kami akan mula mengintai peluang-peluang untuk menjual syarikat ini kepada pesaing-pesaing yang lebih besar, pesaing-pesaing di peringkat international dan pemain di peringkat serantau, seperti yang dinyatakan Match Group, Tinder. Kalau kita tengok, Tijanah ni adalah sweet spot dalam portfolio bisnes dia. Match Group ni dah acquire Tinder, which is a global market. Dia ada juga portal, similar portal di Japan, di Europe dan di Latin America. So far dia tak ada di Asia dan Malay language yang berbahasa Melayu punya platform. So these are the sweet spot yang kita ada untuk tawarkan syarikat Tijanah ini kepada mereka supaya mereka boleh membeli syarikat ini. So apabila mereka membeli syarikat ini, inilah peluang untuk para pelabur untuk menjual saham-saham mereka dengan harga yang lebih baik. Di samping itu juga, in terms of exit strategi kita, jika sekiranya kita mendapati dalam 3 tahun ini tiada syarikat-syarikat yang sesuai untuk acquire the company, kita akan menjurus perhatian kita kepada IPO, di mana kalau kita tengok ke financial projection tu, kita nampak kita sudah bersedia untuk masuk East Market. Di East Market ini adalah sebahagian daripada Bursa Malaysia. Di sini, di East Market ini, para pelabur boleh mencairkan atau menjual saham-saham sekiranya harga bertepatan dengan kehendak para pelabur. So diharap saya dapat menjawab soalan saudari tadi. So yang seterusnya daripada saudari Nur Ainum Atika, saya tak berapa faham tentang profit yang pemegang saham yang akan dapat. Saya assume this quite similar soalan tadi dan sikit sebanyak telah menjawab. Kalau kurang jelas, sila nyatakan sekali lagi di dalam chat room. Soalan seterusnya, Assalamualaikum, bagaimana pemilik saham ingin menjual semula dengan saham? Bagaimana dengan profit atau pulangan kontrak? Okey, soalan ini juga I think sedikit sebanyak saya telah address earlier. Kalau ada soalan secara khusus, sila nyatakan. Dan soalan seterusnya daripada saudara Kamil, adakah dengan membeli 100 unit saham itu bermaksud pembeli telah memiliki sebahagian daripada syarikat Tijanah? Jawapan soalan yang baik ini. Jawapan, the direct answer is yes. Itulah tujuan kami sebenarnya, kerana kami menawarkan ordinary share. Ordinary share ni bermaksud anda adalah pemegang saham, regardless 100 unit, 200 unit ataupun 100,000 unit, anda tetap pemegang saham. Dan anda mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham yang lain. Dan setiap unit saham itu, anda berhak ada satu voting vote bila ada mesyuarat pemegang saham nanti. Okey, soalan seterusnya adalah dari Najari Arif bertanya sekali lagi. Assalamualaikum, saya nak tanya anggaran value of the company Tijanah dalam masa 3 tahun jika ingin menjual syarikat pesaing. Okey, soalan yang baik. Kalau ingin saya jelaskan di sini, Tijanah di dalam market ini kita kategorikan sebagai consumer technology. Dan kita akan menilaikan karakteristik company ini sama seperti
consumer teknologi yang lain. Sebagai contoh, Match Group, which is yang memiliki Tinder. Dan syarikat ini disenaraikan di pasaran saham Nasdaq di US. So kita melihat this kind of company, berapa valuation dia. So kita dapati company ini trading about dalam sekitar 20 kali ganda, antara 12 hingga 20 kali ganda of the revenue company itu sendiri. So kalau dalam masa yang 3 tahun yang akan datang, kita akan lihat company ini diunjurkan pada tahun 2022 adalah sekitar 5.6 juta. So kalau kita ambil simple matematik, pada 5 juta dan dikalikan dengan 20 times of the revenue, company ini akan bernilai sekitar 100 juta. Ini adalah nilai pasaran yang dinilaikan oleh para pelabur di global market. So kami menggunakan ini sebagai indikatif nilai company. Dan kalau kita tengok penilaian ini adalah reasonable kerana kita compare dengan company yang mempunyai nature of business yang sama. Dan kalau kita tengok di consumer teknologi yang lain, subscription based seperti Netflix, dia berkadaran sehingga 10 hingga 20 kali ganda daripada revenue of the company. So kalau kita being konservatif, ambil 10 kali ganda daripada revenue dan dia membawa kepada nilai syarikat 50 juta. Again, kalau kita relatekan balik daripada soalan tadi, berapakah nilai syarikat pada 3 tahun datang, kita akan dapati sekarang ni kita menilai syarikat sebanyak 18.8. Dalam masa 3 tahun, ia akan ranges between 50 to 100 million. So kalau dilihat, ia ada sekitar 3 kali ganda, lebih kurang daripada. So any pelaburan sekarang ni potensi untuk 3 tahun akan berganda sebanyak 3 kali. InsyaAllah kita akan dapat nilai sedemikian. Ini untuk perhatian, ini adalah nilai pasaran. So nanti bila part of the negotiation tu mungkin dia akan berbeza dengan nilai pasaran, bergantung kepada macam mana kita craft the deal nanti dengan pembeli tersebut. Alright, untuk soalan seterusnya daripada Riami. Assalamualaikum, nak tanya tawaran ni sampai bila? Okey, tepat sekali. Seperti yang dinyatakan Tuan CEO tadi, kami sekarang ni sudah mula. So dah boleh, ibaratnya dah boleh buat booking di Pitchin.my. Dan kami telah sediakan link. Just click the link, dia akan membawa saudara-saudari ke portal Pitchin untuk start subscribing. So sekarang ini kami dalam proses pre-live, maknanya pre-lah sebelum kita do the real fundraising. So kami target live kami sekitar dalam masa yang sangat terdekat ni, kerana sekarang ni kami tengah mendapat indikasi daripada para pelabur dan menunggu masa yang sesuai. Dan insyaAllah dalam masa yang sangat terdekat ini kami akan go live. But at the same time, the beauty is that seperti yang dinyatakan tadi, kalau para pelabur invest pre-live ni, investment incentive itu lagi besar as compared to masa live nanti. So kalau pre-live ni ibaratnya discounted investment will be about dalam 10%. Dan bila live nanti dah akan kuranglah insentif tersebut. Soalan seterusnya daripada SSM. Assalamualaikum, macam mana nak tahu program pelaburan juga, bolehkah pengumuman dibuat selepas itu? Okay. In terms of pelaburan, dia hanya dibuka sekali saja untuk this round. Mungkin there will be another round, tapi kami tidak melihat
keperluan itu tersebut setakat ini, kerana kami percaya jika kami dapat achieve the target, kami cukup untuk membangunkan syarikat for the next 2 years dan membawa syarikat ini dengan lebih baik. Okey, untuk menjawab soalan seterusnya, dia tiada pelaburan tambahan. Dan setelah menjadi pemegang saham, through pitching, dia akan ada regular reporting. Dari segi management presentation, nanti kita ada laporan pengurusan akan disediakan dari masa ke semasa. Dan akhir sekali, setiap tahun akan ada annual general meeting untuk para pemegang saham. Okey, untuk soalan seterusnya, apakah jalan keluar pihak syarikat untuk pemenuhan jika unjuran tersebut tidak tercapai? Okey, ingin saya nyatakan di sini, in terms of kami punya track record, kami baru kalau nak di platform Tim Janas yang Berhad ni baru sekitar setahun. Kalau kita tengok financial, audited financial, tahun pertama saja kami dah generate profitability. Maknanya, ini menunjukkan bahawa kami mengamalkan disiplin pengurusan kewangan yang ketat. Kita make sure fixed cost kita all time low dan variable cost kita, expenses kita seperti marketing itu kita control very well. So, untuk menjamin jika unjuran tersebut tidak tercapai, kami akan make sure all the expenses are within our mean lah. So, kita akan make sure pelaburan kita ni, pengurusan kewangan kita ni berhemah dan kita make sure the company will remain relevant lah dan sustainable for the next coming years, insyaAllah. Dan untuk menambah lagi poin tersebut, kami juga bukan sekadar melihat dating site sebagai monetization ataupun revenue model. Akan ada produk-produk lain yang bersekitar dengannya untuk kami generate another source of income untuk company. Okey, ni Tuan CEO kita ada share link ke pitching.my. Boleh klik di situ dan untuk proses seterusnya. Okey, jika soalan seterusnya, soalan yang amat baik saya fikir. Jika pelabur meninggal dunia, macam mana? Okey. When things happen, untuk pelaburan di Tijanah ini, dia akan in terms of dia panggil wealth distribution tu nanti, dia akan seperti aset-aset yang lain, seperti hartanah, seperti kenderaan dan simpanan di bank. So dia akan mengikut sistem. Kalau distribution itu melalui faraid, dia akan part of the harta of the pelabur itself lah. So proses ini sama seperti kalau yang dispute through faraid, dia akan seperti aset-aset yang lain. Soalan seterusnya pada Zahra Ishak. Referring to Tijanah Auditor Financial Statement, ada payable sebenarnya merujuk kepada hutang apa? Okay, soalan kedua dia, beliau kenapa ada amount due from related party which is agency? Apakah yang dihutangkan? Which are director yang related? Kenapa ada amount due to director amounting? Ini, okay. So, jika boleh dikaitkan, ada payables ni sebahagian besarnya adalah kepada what do you call it, our vendors yang membantu kami dalam proses pembangunan platform as well as other services yang di rendered by the companies. And untuk yang amount due, dan ini basically related to Tuan CEO kita kerana beliau sendiri menguruskan syarikat dan permulaan modal kebanyakannya daripada beliau tu sendiri.
untuk pengetahuan, Tuan CEO kita, Encik Khairul Fadli, on top of CEO, dia juga adalah director of the company. Untuk soalan nombor 4, Tijanah dah implement MACC Section 17A. Untuk MACC Section 17A is not if I may answer, is not to be it has to be observed. Ianya bukannya satu deklarasi dan seperti undang-undang ataupun yang lain, kami kena ensure that at all time kami kena observe all those laws and the rules and the regulation supaya kami still within the parameters. So ini soalan terlalu broad, tapi ingin saya nyatakan di sini kami observe bukan sekadar MACC Section 17A, tapi ada rules and regulation yang berkaitan dengan perniagaan kami. Soalan seterusnya, Assalamualaikum, saham pelaburan ikut harga, macam mana jumlah lot per unit saham harga pasaran? Okay. Untuk tawaran kami pada kali ini, kami telah letakkan harga sesaham sebanyak RM23.50 dan setiap tawaran itu hendaklah di dalam jumlah 100 unit, which translate to ringgit Malaysia 2,350. Dan dari mana kami derive harga saham ini adalah melalui relative price comparison dengan syarikat-syarikat yang mempunyai similar karakteristik dengan perniagaan kami, which is consumer technology company. Dan kami lebih relate karakteristik kami dengan Mesh Group lah, because dia quite similar business model dengan kami. Okey, soalan seterusnya. Assalamualaikum, dalam keadaan ekonomi semasa disebabkan COVID-19, bolehkah ada jaminan pelaburan ni buat? Maksud saya, feature masih relevan kan? Macam kalau pelaburan emas, kita tahu harga akan sentiasa naik dan jadi berbaloi buat pelaburan emas. Tapi pelaburan ini macam kurang yakin, tapi saya berminat. Okay. Ingin kami nyatakan di sini, setiap pelaburan itu mempunyai potensi yang tersendiri serta risiko yang tersendiri, dan setiap pelaburan itu ada karakteristik yang tersendiri. Seperti yang dinyatakan, pelaburan emas antara salah satu instrumen yang boleh dilaburkan, tetapi seperti pelaburan emas juga ada turun naiknya dan ada risikonya tersendiri dan ada potensi pelaburan sini. Oleh itu, kami nasihatkan untuk para pelabur untuk menilai tahap kebolehan ambil risiko para pelabur itu sendiri, risk appetite masing-masing, kerana agak sukar untuk kami memberi garanti kerana pelaburan dalam ordinary shares ni bukan berbentuk garanti. Dan kalau direlatekan dengan COVID-19, kalau dilihat perniagaan kami ini adalah pandemic proof kind of business model, kerana bisnes kami ini berdasarkan atas talian, berdasarkan di dalam talian. So oleh itu pandemik ini tidak mengganggu gugat. Dan suka juga kami nyatakan di sini in terms of how we operate, hampir semua pasukan kami operate work from home, is very mobile. Kami punya customer service team ada yang di Pahang dan ada yang duduk di Putrajaya dan ada yang di Gombak. So we live scattered. So menunjukkan dari segi operasi kami pandemic proof, dan also from daripada subscriber perspektif, most of our subscribers access our platform through mobile application, sebanyak hampir 90% access our platform through mobile.
So ini menunjukkan bisnes ini pandemic proof dan is resilient untuk masa-masa yang akan datang, dan potensi terbesarnya untuk Tirjana ini adalah direction kami ataupun visi kami untuk menjadi lifestyle super app, di mana kami akan go through the journey of this single Muslim ni sehingga dia retirement age, dan kami ingin menjadi sebahagian daripada dia lifestyle. Dan kalau kita lihat super app seperti Grab, mereka memula daripada just a My Taxi dan eventually they evolve to other Grab Food and the other. So kita di Tirjana mempunyai aspirasi yang sama, tapi di dalam segmen yang lain, which is the lifestyle segment, and we are very targeted to the Muslim market. Alright, kita ada soalan seterusnya daripada saudara Muhammad Zul. Salam Dok, berapa kali kekerapan mesyuarat dengan pelabur-pelabur untuk update pencapaian syarikat? Okey. Secara wajibnya akan ada perjumpaan dengan pemegang saham, annual general meeting. Itu mesti diadakan dengan pemegang saham. Dan if the need be, contoh kalau Mesh Group berminat dengan syarikat Tirjana, ataupun Media Prima, for argument sake, Media Prima berminat dengan Tirjana Sdn Bhd, kami akan memanggil EGM, Extraordinary General Meeting, untuk mendapat konsen ataupun kelulusan daripada pemegang saham. Dan untuk seterusnya, kami dari Tirjana merancang sekurang-kurangnya kami akan ada quarterly update untuk para pelabur kami supaya mereka dapat mengikuti perkembangan syarikat. So di dalam quarterly update ini kita akan berkongsi dengan kemajuan syarikat dari segi operasi dan kemajuan syarikat dari kedudukan kewangan semasa dan untuk setiap dan kami merancang untuk melakukan ini untuk every quarter, insya-Allah. Okey. Ada soalan-soalan yang terakhir? Okey. Saya rasa tiada lagi soalan dari para peserta. Okey, terima kasih kepada soalan-soalan yang diajukan. Soalan-soalan yang amat valid dan penting untuk kita fahami bersama, kerana sebagai seorang pelabur dan pemegang saham nanti, mereka mempunyai hak-hak yang sama seperti pelabur-pelabur yang lain, dan mereka mempunyai hak untuk mengetahui hal ehwal syarikat nanti. Oleh itu saya akhiri sesi soal jawab ini dengan harapan agar para pelabur dapat participate early in this crowdfunding exercise. Boleh klik di link yang Tuan CEO kita nyatakan di ruang chat, kerana ia memerlukan beberapa proses pendaftaran di platform Pitching itu sendiri. Semoga ia dapat melancarkan dan mendapat benefit insentif sebagai early investors, dan insya-Allah kita bersama-sama nanti bersama para pelabur pemegang saham yang baru nanti kita akan membawa Tirjana ini ke peringkat yang lebih tinggi, dan insya-Allah one fine day kita akan menjadi lifestyle super app yang standing dengan super app yang lain, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, kita sudah tiba di penghujung sesi Zoom khas bersama Tirjana.my. Terima kasih Dr. Sharon Simon yang menjawab setiap pertanyaan yang diberi oleh peserta kita. Sekiranya anda masih lagi mempunyai pertanyaan berkaitan pelaburan saham Tirjana,
boleh saja hubungi kami melalui talian 016-275-9271 atau email kami ke salam@tiljanah.my or kfadli@tiljanah.my. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kerana meluangkan masa anda untuk menyertai Zoom meeting bersama Tiljanah Sdn Bhd. Saya mohon maaf untuk segala kekurangan dari pihak kami dan insya-Allah jumpa lagi kami di mesyuarat pemegang saham Tiljanah Sdn Bhd yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat malam.